Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi keizinan kepada kita, memberi nikmat dan kurniaannya kepada kita untuk kita terus dapat bersama pada malam ini. Dalam surah Nabi, dalam kuliah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita bacanya nak dekat ujung-ujung adalah dari sudut sirahnya, dari sudut sirah Nabi SAW. Jadi daripada awal kita bicara dulu siapalah lo ni kepada kewafatan Nabi dah lah. Sikit lagi insya-Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ni selain daripada sirah Nabi ni, beberapa perkara lagi dah kesebutlah. Antaranya apa ni, akhlak Nabi SAW, syama'il Nabi SAW, dan dia akan sebut juga khasa'is Nabi SAW. Jadi kita laninya bahagian sirah saja. Laninya kita duduk berada di bahagian sirah sahaja. Jadi kecek pasal Nabi SAW ni tidak akan pernah habis. Bila-bila siapa kecek mengenai Nabi SAW ni tidak pernah habis. Sebabnya kehidupan Nabi SAW adalah kehidupan yang menjadi contoh dari semua aspek. Siapa ni tak ada lagi orang puas, tak ada lagi orang puas kecek pasal Nabi SAW. Kita pun tahun ni sambut maulud, taruh sambut pula maulud. Dia kata puas lah maulud ni, marah aku ampun 60 tahun ni 60 kali dah maulud ni. Cerita Nabi SAW ni kita panggil apa, green, apa, evergreen. Semuanya ada nilai dia daripada semua sudut, kekeluargaannya, pemerintahannya dan sebagainya. Walaupun buku kita contohnya nipis, tapi syarat dengan maklumat yang sangat banyak. Sebabnya ditulis dengan cara yang ringkas. Dengung kuat kau. Dengung ni masa ngaji lah. Masa mak yang tak asyik dengung ni, kuat dengung. Jadi Nabi SAW menjadi contoh daripada semua sudut. Dalam tahun ke-9 ni ada juga satu peristiwa yang diuji Nabi SAW dengan satu perkara yang besar juga. Salah satunya konflik yang kita sebut sebagai konflik ya. Kita pernah dengar ceritanya Nabi SAW ada konflik dengan Aisyah lah. Saya namakan konflik tu bukan kata itu, tapi kita kata lumrah sebagai seorang manusia. So Nabi SAW ketika mana ulama bincang mengenai sunnah pun, dia ada sunnah dia panggil sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah. Dan juga Nabi SAW sendiri pun Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Nabi SAW ni lah orang yang makan makanan, dia bukan malaikat. Wa yamshuna fil aswaq, Nabi pun pergi pasar supaya orang ramai. Dalam surah Al-Kahfi kita baca akhir surah tu, qul innama ana basyarum mithlukum. Nabi SAW kata sungguhnya aku ni ialah manusia seperti kamu. Melainkan apa? Yuha ilai, tu je. Nabi SAW ni diwahyukan, ada wahyu ya Nabi ni. Adalah beberapa perkara lain, mukjizat dan sebagainya, ada hak lebih Nabi SAW berbanding orang lain. Tapi
ada perkara-perkara yang melibatkan manusia yang dilalui oleh orang lain, Nabi SAW juga menghadapinya, makannya dan sebagainya. Nabi SAW bukan seorang malaikat. Kalulah seperti mana disebut di ayat Al-Quran juga, orang kafir ni pernah tanya Nabi SAW, apa tak buat suruh pun tak pernah mempersoalkan lah, bapa tidak turunkan kepada kami ni malaikat. Kalau buat turun malaikat pula, orang akan buat alasan pula, tak apalah dia malaikat, dia boleh lah dia malaikat. Orang yang tak ajar habis lah alasannya. Tapi Nabi SAW adalah seorang manusia yang paling terbaik, yang maksum, tidak ada dosa Nabi SAW. Tapi Nabi SAW berhadapan dengan sebahagian peristiwa yang melibatkan manusianya, Nabi SAW lalu juga, yang kita sebut sebagai konflik lah. Konflik ni bahasa kasar lah. Kadang-kadang kita sebut konflik, orang salah faham pula. Cuma konflik tu maksudnya konflik biasalah. Dia kacak dengan orang tua di sini, dia banyak dah konflik kan. Konflik sebagai seorang manusia. Tapi hak hebatnya, hamba boleh semuanya, konflik ni bukan masalah konflik tu. Masalah dia lah bagaimana kita menyelesaikan konflik. Kadang-kadang kita dengar kot cerita daripada orang lama lah. Dulu zaman kita kata maklumat ilmu ni tidak banyak sepolah ni. Zaman dulu khususnya hak melibatkan kekeluargaan kau gapo kan. Nak boleh kau jadi sekung antara suami isteri ni macam-macam cerita. Sapalah ni pun orang muda orang gapo baru nikah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang maklumat tu tak banyak lah. Maklumat tu tak banyak, ilmu pun tidak seluas lah ni. Lah ni ada belakang, dak lenset lah duk tengok. Dulu dak lorat nak kerja dan sebagainya kan. Letih banyak perkara. Tapi nak ayatnya bukan masalah tu. Tu adalah normal sebagai seorang manusia. Hak hebatnya, kadang-kadang ada masalah tu boleh berkekal lagi. Boleh kekal dan juga boleh teruskan. Dia ada bahasa puitis tu ada. Dia panggil, kalau bahasa lain ni dia panggil love language. Tak yalah masuk batunya. Semuanya ada kajian sebahagian orang modernnya dia panggil love language lah. Love language ni ambonya sebut sebabnya tu ambo tu hak kata doktor tu. So dia pernah sebut lah benda-benda lagu tu. Kalau kita boleh develop love language seawal yang mungkin, akan banyak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang benda tu dulu tak ada lah pendedahan pasal benda-benda lagu ni. Kau apa kan? Love language tu biasanya dia kata cara kita nak, setiap orang ni tak sama dia ekspresikan dia punya cinta tu kan. Tak yalah, tu cerita orang muda, kita orang-orang. Tapi no ayatnya tak apalah. Kita ni orang-orang kita kata berumur yang kita tahu dah. Banyak dah dalam sejarah hidup kita. Jangan rasa benda tu rasa berat. Sebab apa? Sebab bukan kita sahaja yang pernah menghadapi masalah-masalah dalam dunia ni. Nabi SAW pun. Bahkan Nabi ni lebih besar daripada kita ujian dia. Nabi SAW sebut dalam hadis, ya. Orang yang paling kuat diuji ialah al-anbiya. Kemudian fal amsalu fal amsal. Kemudian orang yang lebih kuat, orang yang kurang darjat. Kalau kita kata sahabat dengan apa? Mereka lagi kuat diuji. Kita mungkin diuji dari satu sudut je. Kita diuji dari sudut duit dan sebagainya. Kita tak diuji dari sudut apa ni, nyawa dan sebagainya. Tak ada lah. Mungkinlah ada kan. Tapi tidaklah siapa kena perang ke apa. Para sahabat dan Nabi SAW diuji. Dan benda ni ujian ni bukan mudah. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Allah Ta'ala kata, adakah manusia menyangka dia ni akan ditinggal, kemudian dia akan sebut kami beriman? Wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak akan diuji. Tak ada, Allah Ta'ala kata tak ada gitu. Tak ada tiba-tiba kita beriman, tak ada masalah atas dunia ni, relax je. Orang hati tenang setara mana pun, kita kata wali setara mana pun, mungkin diuji sebelah lain pula. Supaya apa Allah Ta'ala sebut lepas daripada tu, wala ya'lamannallahu alladhina sadaqu, supaya Allah Ta'ala tahu siapa yang betul-betul jujur, wala ya'lamannal kadhibin, dan siapa hak pelawak. Kita ni tahu kita jujur dengan Allah Ta'ala ni apabila diuji je. Kalau tak diuji kita tak sedar, semua tak ada. Bahkan sedar tu pun uji.
duit masuk contohnya. Ujian juga. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr kan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Apabila fa ammal insan, ada pun manusia tu idza mabtalah, apabila diuji dengan apa? Dengan kebaikan. Fa akramahu, Allah Ta'ala muliakan dia. Wa na'amahu, Allah Ta'ala bagi nikmat. Fa yaqulu rabbi akraman. Dia kata Allah Ta'ala nak muliakan aku, bereslah. Wa amma idza mabtalah, apabila Allah Ta'ala uji, faqadara alaihi rizqahu, Allah Ta'ala sepik rezeki dia. Wa fa yaqulu rabbi akram ahanan. Kata ni Tuhan nak itu aku lah ni. Nak apa dia panggil, nak rendahkan aku ni, nak lawan mulia ni kita panggil apa? Nak hina aku lah ni. Manusia. Jadi kita ni orang beriman kena faham. Seperti mana Nabi SAW kata, ajaban li amril mu'min. Ajaib urusan orang mukmin ni. Idza asabathu sarra syakar. Apabila diuji dengan kesenangan, dia bersyukur. Idza asabathu dharra, apabila diuji dengan kesusahan, sabar. Fakana khairul lah. Dua koci hak besar lah atas dunia ni. Sabar, syukur. Ada orang ada so je, ada so tak jadi. Supaya kita kata sayak lah kan, ada so tak jadi. Banyak sayak ni dalam ulama sebutnya. Ni dua sayak juga. Kalau kita kata al-khauf wal raja tu pun dua sayak juga. Tu benda-benda kita kena niti. Biar sayak kita tu tidak patah. Sabar, sabar dan juga syukur tadi. Kunci besar lah dalam kita menghadapi ujian ni. Orang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Apa wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada dalam kalangan manusia ni hak sembah Tuhan CP-CP. Idza wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih. Sekiranya dia uji dengan kebaikan, dia tenang, bereslah. Wa in asabathu fitnah, apabila dia diuji dengan kesusahan, inqalaba ala wajhihi, balik selalu. Orang lagu ni Allah Ta'ala kata khasirat dunya wal akhirah. Apabila dia ni kena uji, kena kesusahan, balik dia adalah rugi dunia. Engkau tak ada contoh kita uji dengan duit. Duit betul boleh. Khasirat dunya wal akhirah. Akhirat betul boleh. Jadi ujian kita ni Allah Ta'ala akan uji siapa kita mati. Siapa kita mati je, kita ingat kita umur 60 belum mati, Allah Ta'ala tak uji tak. Ramai mana orang yang diuji dengan kebaikan. Maksudnya ni comel kehidupan dia ni. Maksud dia ni orang beriman lah kita kata. Yang kita minta jauh. Hujung-hujung ayat dia diuji dengan sakit. Contoh, sakit. Sebenarnya diuji dengan sakit sebelum dia baru mati ni bagus. Sebab Allah Ta'ala nak apa dosa. Dengan satu syarat. Sabar. Sabar. Baik, rebuh juga. Sakit ni bukan mudah. Masa sihat sedap dia. Dia kena sakit kan, salah Tuhan lah, salah dia tu, salah dia ni. Macam-macam. Masa kita sakit, kalau masa kita diuji, kita ingat hak masalah tu saja. Hak ni banyak orang tak labui sepanjang hidup ni, tak ingat dah lah. Jadi kita kena ingat ujiannya akan ada. Nabi SAW pun diuji ni, diuji. Salah satu peristiwa yang berlaku sebelum pada Tabuk, Nabi SAW diuji dengan isteri. Diuji dengan isteri-isteri dia 9 orang pada waktu tersebut. Diuji lagu mana? Yang mana Abu sebut sebagai konflik lah. Tapi Allah Ta'ala pelesahlah masalah ni. Isteri-isteri dia, Nabi SAW minta tambah nafkah, tambah wajib. Minta tambah wajib. Sebenarnya disebut lah. Ada beberapa pendapat ulama lah. Antara salah satunya ada orang minta. Jadi apabila ada orang minta tu, Nabi dia sebagai ulama kata bukan itu saja, banyak 2-3 perkara hak berlaku hak menyebabkan Nabi serabut kepala. Bahasa mudah dia. Jadi nabinya takut salah guna istilah, takut orang salah faham. Bahasa mudahnya ialah boikot lah. Maksud dia tinggal isteri dia selama sebulan. Dia tinggal isteri nak ajar. Nabi pun serabut kepala lah. Kebetulan Nabi pun silapnya ada sakit-sakit sikit dan sebagainya. So Nabi duduk di satu tempat nama dia Masyrabah.
Masyrabah ni kalau di Madinah dulu aninya, kalau silapnya ialah di kawasan Quba. Masyrabah ni kita panggil Masyrabah Ummu Ibrahim. Masyrabah Ibrahim ni tempat yang nama apa ni, berdekatan dengan kita panggil apa ni, Allah nama apa, isteri Nabi hak bukan isteri tu, hak beranak Maryah Al-Qibtiyah. Dia duduk kawasan tu. Tapi Nabi tak duduk dengan dia lah, cuma Nabi duduk dekat dengan kawasan tu. Nabi tinggal. Umar lah cerita ni. Umarnya ketika mana Nabi dia dengar satu berita bahawa ni, kita cerita undur sikit dia sebelum daripada Tabuk. Tapi ni hujung-hujung kehidupan Nabi jugalah. Jadi Tabuk, sebelum daripada Tabuk tu dengar satu peristiwa bahawa Ghassan ni ialah Arab hak itu sekali dengan Rom tu. Ghassan ni tengah duk tusun tentera untuk nak pergi serang Madinah lah. Umar jumpa seorang sahabat, tanya, tak cari Nabi SAW? Dia kata, mu tak tahu kau Nabi SAW ni, dia ingat kau Nabi SAW cerah isteri-isteri dia. Nabi tak cerah pun. Mu Nabi duduk jauh, Nabi senyap, tak ada kata gap pun. Akhirnya ngepek lah Umar pergi ke jumpa Hafsah. Muak gapo ni? Muak gapo ni? Aku dah kayak gini. Umar ngepek lah ke anak dia je, Hafsah binti Umar kan, anak dia. Jadi Hafsahnya dia tak boleh nak kata gapo lah, kata dia tak nak kata gapo lah. Cumanya nak Umar ngepek ke dia, apa muak Nabi lagu ni gapo gini. Isteri Nabi seorang lagi hak dekat dengan dia, Ummu Salamah tak silapnya, tubik. Ummu Salamah kata, Umar, mu ni siapa kau cerita rumah tangga Nabi pun nak capur kau? Kita duk asal zaman hidup kehidupan nak kita, masalah kita dulu, kita duk mikir Nabi dengan para sahabat ni malaikat, kita duk ingat dulu kan. Maksud tak ada lah benda-benda lagu ni nya. Nabi dengan sahabat ni tidak ada masalah. Nabi suruh pum, Nabi bukan nak cerita Nabi SAW ataupun para sahabat ni tak taat ke apa. Nah, yang lumrah seorang manusia. Banyak pengajaran sebenarnya daripada dialog ni. Apabila Ummu Salamah kata lagu tu, ada Umar mari mikir, dia kata betul kok. Naiknya bukan semua benda hak kita kena capur dalam urusan rumah tangga ni. Umar ni siapa dengan Nabi? Tok tua. Ada benda siapa tahap bukan kita sesuai untuk nak masuk capur dari cerita. Sebab rumah tangga ni adalah satu benda yang sangat-sangat subjektif. Seleh lagu mana ke, salah tak ada buat sarapan ke, contoh lah. Dia minta maaf sebut, adakah tok tua tak boleh capur? Boleh, tak masalah, ada, tapi ada hak dia. Jadi apabila Ummu Salamah sebut lagu tu, jadi mari memikir. Jadi Nabi Umar pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia pergi kat Masyrabah. Pada waktu itu Nabi SAW nak duduk sore. Nabi duduk sore sebulan. Sebulan Nabi SAW nazar kata silapnya, Nabi SAW nak tidak bersama dengan isteri dia lah selama sebulan. Jadi apabila Umar mari mula-mula tu, Nabi tak layan. Ada seorang yang jaga, nama apa, Rabah kata silap nama dia. Jadi apabila dia jaga tu, dia nak jumpa Nabi tak sejumpa. Nabi tak ayat ke apa, tapi Nabi tak sel lah, Nabi tak sejumpa. Kemudian dia balik lagi 3 kali. Kali ketiga tu lah barulah Umar kata dia agak suara sikit lah supaya Nabi dengar. Dia kata, terus ni Rabah moyak kau Nabi, aku ni nak pergi kacak dengan Nabi. Kalaulah perlu, maksudnya anak dia buat masalah, kalaulah perlu aku pacung pala anak aku ni, aku pacung. Maksud kalau buat salah lah, Nabi nak soyak, dia nak ambil perhatian Nabi. Barulah Nabi SAW dengar tu, Nabi pusuh masuk. Nabi masuk tu, Umar masuk dalam tu. Nabi biasa lagi lah, Nabi tidaklah ceria lagi lah Nabi. Umar kecek ke apa. Tapi apabila Umar kecek tu, salah satu benda Umar sebutnya nak suruh tukar suasana. Nak suruh suasana lah. Nabi Umar kata, sesungguhnya orang Quraisy ni, dalam bahasa mudah kita ialah king control. Umar kata,
Tapi apabila mari ke Madinah ni, orang Madinah ni dia ada queen control sikit. Jadi menyebabkan orang Tina Mekah kita ni pun terpengaruh. Nabi senyum. Barulah pandailah Umar. Orang beken-beken dia pandai ambil hati Nabi SAW. Atau ambil sebut orang peringkat awal kalau ingat agak kehidupan rumah tangga khususnya zaman Nabi SAW pun ada dah kecenderungan orang Mekahnya orang Yatir conquer, orang Madinahnya ada, orang Tina tu ada apa panggil ada sorok sikit lah. Maksudnya dia suka, dia tanya dia, ada litih angin semua. Hebatnya Nabi bukanlah gitu. Nabi duduk tengah-tengah antara tu. Nabi bagi ruang kepada isteri dia untuk memberi pendapat ke apa. Nak duduk tengah-tengah tu lah kita payah. Tak mudah. Tak mudah lah nak duduk tengah-tengah tu kan. Sebabnya dia riwayatkan Umar dia pun pernah berlaku kepada sebelum daripada dia tu sikit. Isteri dia nya kalau silapnya anak kepada Ibnu bintu Kharijah. Bukan. Tak ingat tapi ada seorang isteri dia lah. Ada unsur-unsur mitok supaya dengan tadi. Sebab orang Islam ni kita tengah di puncak kejayaan ni. Kita Khaybar kita menang, kita baru lepas Hunain, banyak harta kita boleh. Kita ada banyak harta. Kita tengah orang tengah itulah, orang tengah surrender dengan kita lah. Jadi Umar sebut lagu tu Nabi SAW senyum. Cerita tu sebahagiannya kita cerita dah lah, cerita mengenai benda ni kan. Macam mana isteri-isteri Nabi pun ada suara dia kadang-kadang. Cerita mudah kali Aisyah ke apa. Adalah dia punya suara dia tu. Dia bukan kehidupan yang kadang-kadang kita gambarkan kehidupan rumah tangga ni kena king control. Ada. Bahkan tu adalah fitrah wanita. Dia ada benda dia nak sapa dan sebagainya. Hebatnya Nabi SAW, Nabi meraihkan dua-dua. Apabila Umar sebut, Nabi tak jawab pun, cuma Nabi senyum je. Nabi behel lah. Benda tu realiti pada zaman lah ni pun memang ada benda lagu tu. Tapi masalah kita tak boleh nak imbang antara dua tu kadang-kadang. Minta maaf sebut lah, kadang-kadang orang lama kadang-kadang king control kuat. Khususnya kita dulu cara pemikiran kita apa kan. Orang muda pula lah ni, orang Tina mula ada kuasa apa boleh kerja sendiri apa. Orang Tina pula kawal orang atas pula. Tapi naik rumah tangga ni sangat subjektif lah. Kita kadang-kadang ada benda kita tak boleh nak masuk, kita tak faham lah isu dalam rumah tangga siapa-siapa. Antara benda Umar tengok juga, Umar tengok Nabi SAW apa ni duduk tidur, Nabi duduk rehat lagi, Nabi duduk terpanggil apa tidur ni kita panggil apa Kelantan panggil duduk nyaging. Nabi SAW duduk nyaging tu, Nabi duduk gitu nampak berak lah kan. Nabi duduk atas tikar lah. Tikar tak tahu lah, tikar mungkin tikar apa tikar kuat kita ni lah. So bekas lah kan. Apa ni panggil batal Nabi pun batal daripada pokok daun-daun kurma lagu tu ringkas. Nabi ni siapa? Nabi ni Perdana Menteri lah. Siapalah Umar mari mikir. Dia capur ni, dia capur dah. Kalau kita boleh ringkaskan ialah lah ni satu isu yang besar di isteri Nabi nya ialah mereka nak naik sikit lah. Nak minta Nabi lebih sikit kau kan. Jadi dia minta bajet lebih sikit untuk umum. Tak naik. Sebabnya sebahagian riwayat ada sebut rumah-rumah Nabi ni kadang-kadang sebulan ada 2 bulan makan kerma dengan air. Dia panggil tak berasak dapur. Padahal pada waktu tu kita ada harta lah. Jadi ada sikit rasa Allah. Dia kalau buat contoh terkini banyak jangan buat contohnya. Cumanya takut sensitif ke apa lah. Kita sebagai orang jatuh lah kan. Kadang-kadang ada hari boleh bonus ke apa. Orang Tina mari dapat selalu lah. Contoh contoh. Tapi Nabi ni bukan lagu tu lah. Nabi memang ada tapi dia tahu, dia sebagai Nabi dia tahu nak ucap mana. Sehinggalah Umar duk mari mikir. Isteri Nabi ni mula ada sikit mari masuk dunia lah pasal mudah gitu. Nabi duduk atas ketika ni je Nabi nya. Allah Ta'ala buat turun satu ayat yang jelas nak sebut kepada memang menjadi penjara yang besar kepada isteri Nabi. Bahkan ujian, apa sebut sama ujian ni bukan sahaja nak
nak uji, tapi bahkan mengangkat darjat. Kita tengok cerita dulu, cerita Aisyah tu kan. Cerita Aisyah ni bukan sahaja nak uji Aisyah tu, bahkan daripada cerita Aisyah kena fitnah dengan Safwan bin Mu'attal, kena fitnah zina tu, bahkan mengangkat lagi darjat Aisyah. Allah Ta'ala buat turun ayat untuk membebaskan Aisyah daripada tuduhan tersebut. Hak ni pun lagu tu juga. Nabi SAW diuji, isteri-isteri dia pun diuji ni. Untuk apa? Untuk nak buat tapisai bahawa mereka adalah wanita-wanita terbaik. Jadi mari siapa kau Umar tengok Nabi SAW cerita nampak berat tubuh Nabi. Ya Rasulullah, mu ni di saat Kaisar, Raja Rom, Raja Parsi ke apa, apabila ada kita setara ni buat istana dah duduk atas tepak sedap, tapi mu ni duduk atas tikar, berat lagi. Sehinggalah Umar berjerit tengok suasana Nabi SAW ni. Ada lagi kadang-kadang berapa cerita kita tengok ni, ada mula start masuk, kita kata dunia lah, kita diuji dengan kesenangan ke apa. Jadi mula orang start terpesona ke apa kan. Salah satunya diuji lah isteri Nabi. Mungkin mereka ni rasa kita dah kena ada duit, mewah-mewah sikit lah gitu. Jadi apa ni, Nabi SAW kata, daripada Nabi SAW tidur, Nabi bangun. Nabi bangun. Nabi bangun, Nabi SAW kata, Ya Umar, adakah kamu tak yakin lagi dengan gapo Allah Ta'ala nak bui kepada kita ni? Allah Ta'ala bui mereka dunia, tapi kita ni Allah Ta'ala bui akhirat. Allah Ta'ala bui akhirat. Nabi SAW lepaslah ujian ketika mana susah pun lepas, ujian kepada kesenangan pun lepas. Hak ni hak kita tak lepas. Hak ni hak kita tak lepas. Kita diuji sungguh payah sin ni. Masa susah tu confirm lah kita tahu. Masa senang ni, minta maaf sebut lah. Kadang-kadang kita kata ringkas. Masa apa bagi ambo jugalah. Kadang-kadang kita mari kita ada harta ke apa, siapa kita beri dulu. Sebenarnya tertik dia ialah kita, keluarga kita, kemudian kerabat kita. Kerabat minta maaf lah ni memang kita sebut sebagai silaturahim. Sebenarnya pertama sekali kerabat. Nabi SAW pernah ditanya, kalau dia bui kepada kerabat dia ataupun dia bui ke orang lain, mana lebih afdal? Nabi SAW kata bui ke kerabat kita. Sebab kita bui ke kerabat ni sedekahun wasilah. Ada sedekah, ada silaturahim. Contohlah ringkas gitu ya. Dia kena tak boleh detail-detail, takut sensitif. Tapi lagu tu ayatnya kita diuji apabila contohlah kita ada duit ke apa. Siapa kita bui dulu? Ambo bukan tak say kita kata bui masjid, bukan. Kita tu kita perhati dak orang sekeliling kita. Kerabat kita ada dak susah. Orang di sekeliling kita ni, tepi kita ni ada dak susah. Mati nanti akan timbul suatu isu besar apa ni? Korban nantilah ada. Kalau korban sini kau nak korban luar. Ulama bicara. Kalau orang memang betul-betul taruh duit ke apa, dia nak korban juga, boleh lah dia gitu. Sebab murah kan. Kalau ada orang duit, mula-mula sekali kapung kita. Dalam 2, 3, 4 tahun ni berlaku lah, kita kadang-kadang dengar daripada orang cerita ke apa, orang susah. Dia kata dia tak serupa dulu daging dia boleh lah. Memang betul siapa lah ni, pada lagi orang susah, memang tak boleh nak makan daging. Masih mari musim haji ni baru dia boleh makan daging. Apa hari biasa ni makan telur dan sebagainya. Tapi ayatnya disebabkan kadang-kadang kita dipanggil dalam fiqh ni, panggil fiqh aulawiyat. Fiqh kita nak dahulukan apa dulu. Tengok orang Mekah ke apa, kita pergi kita pun korban Mekah. Ulama sebut yang hak terbaiknya kalau kita ada duit, sudahlah kapur kita. Biar ada tempat kita. Begitu juga zakat dan sebagainya, tempat kita dulu. Barulah ada duit lebih, kita pergi kurban luar negara. Sebab memang realiti yang dengar ada terbarunya ada sebagai podcast dia panggil ni, podcast sahul ni podcast ada podcast tu orang kecek pasal kurban luar negara. Dia kata memang di Kemboja khususnya memang kita susah sungguh. Lepas tu kerajaan dia adalah kerajaan KP. Maka bajet ke apa untuk orang Islam ni tak ada lah. So memang keperluan sana pun ada. Tapi hak utamanya tempat kita dulu.
barulah kita bui ke orang luar. Sunnah ayatnya kita apabila dia uji kesenangan tu, siapa dulu kita tengok? Mudah adik-adik kita. Contohlah ni contoh. Adik-adik hang susah ada ke tak? Cara mana kita bukan kata nak bui. Cuma banyak dak ayatnya. Sejauh mana kita jaga silaturahim hak paling dekat dengan kita? Adik-adik kita. Mak saudara kita dekat baru tu. Waktu lah kadang-kadang kita dengar cerita saing-saing ada setengah-setengah. Minta maaf dah. Dia belum gini sensitif jugalah tapi sebagai teguran lah kepada kita dah. Ambo sendiri. Kadang-kadang ngepot saudara dah. Hak kita kata setuh tak atas mai. Mak saudara hak setuh tak atas mai tapi keruh. Benda gitu ialah peringkat-peringkat dulu gapo kita khususnya orang muda tapi tak ada orang muda sini nak cerita pun. Kadang-kadang benda tu berlaku peringkat awal ke gapo. Cuma kita sebagai orang muda tak boleh nak bawa lah benda tu, kita kena bagi balik. Silaturahim ni orang yang memutuskan silaturahim ni Nabi SAW bagi ancam jadi dalam sempurna bulan-bulan kita nak dekat ni apa tak ingat bulan Rejab ke bulan Syaban ada bulan Syaban nanti kan nisfu Syaban ni ada sebahagian riwayat yang disebutnya Allah Ta'ala akan merahmati orang melainkan orang yang memutuskan silaturahim. Gitulah lebih kurang riwayat. Hari ni kita ambil semangat nak pergi ke Ramadan ke apa ni boleh-boleh molek ni Rejab Syaban dan Ramadan kita cuba bagi sangat mana boleh bila lebih umur kita banyak ke apa kita diuji dengan serangan tu tengok kita dia umum gitu dah. Jadi kita cuba tengoklah kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam awal mai gitu. So Nabi tahulah dia sebagai seorang nabinya. Tapi ni kita panggil level makom yang paling tinggi lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengok isteri dia nya. Nabi pun kata sebui paling confirmnya Allah Taala atur Nabi lagu tu. Untuk apa? Untuk nak pilih Nabi supaya lepas dengan ujian dunia ni dan juga isteri dia ni. So Nabi SAW sebut kepada Umar mu tak yakin lagi kau? Sehingga Umar menangis lah dia kata. Kita sebut sebelum daripada Nabi SAW penuh dapat satu harta yang banyak. Nabi beri kat orang tu sebab apa? Sebab nak suruh orang percaya bahawa Nabi ni bukan nak dunia. Bukan nak dunia. 100 ekor unta, 100 ekor kambing ada banyak. Lon ni pun banyak ke. Ayatnya Nabi SAW sangat jelas matlamat dia ataupun orientasi dia dalam kehidupan dia adalah akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa jelas wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kejarlah, ambillah urusan akhirat ni. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa urusan dunia. Hak berupa tanggungjawab dan sebagainya. Jadi apa dulu Umar apa? Klik dan berlaku selama sebulan Nabi SAW boikot dia punya isteri. Sehinggalah Allah Ta'ala buat satu wahyu iaitu Allah Ta'ala minta Nabi SAW bagi pilihan kepada isteri dia. Bagi pilihan. Turun satu ayat dalam surah Al-Ahzab wa Tazilah. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Apa ni? Minta kepada isteri-isteri kamu kalaulah betul-betul dia nak dunia maka pisahkanlah dia dengan cara terbaik. Nabi akan jumpa seorang isteri dia seorang bila orang ni hanya mu pilih dunia ke akhirat. In kuntun turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha numat kena balik tak mari tak mari dia tak boleh ajak dia tak mari kita kena cari dia. Fata'alain ada belakang sini ni. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umatti'kun wa usarrihkunna sarahan jamila. Nabi SAW kata aku akan pisahkan kamu dengan pisah yang molek lah, tak ada balas apa kalau memilih untuk pilih dunia. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah, sekiranya mu pilih untuk Allah dan juga Rasulnya, wa darul akhirah dan negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sungguh Allah Taala telah menyediakan bagi orang-orang yang baik, orang-orang perempuan yang baik, ajran 'azima, pahala yang besar. Bagi hamba-Nya ayat ini sangat-sangat memberi satu matlamat yang jelas dalam kehidupan rumah tangga. Base hak paling jelasnya ialah agama.
agama. Kalulah kita nak gapo-gapo urusan dunia ataupun kita rumah tangga ni, kita letak agama dulu dengan cara betul lah. Bukan kata nak suruh zuhud siapa tak makan apa dah. Tak nak agama aja comel dah. Letak base satu. Bahkan kalau kita boleh tengok daripada ayat ni juga, sekiranya perlu kita kata kena urusan kena masalah berlaku tu kena selesai dengan cara putus, kita katalah cerah dengan cara mana molek. Allah Taala sebut dalam Al-Quran dalam juzuk 2 mengenai tolak ni. Nabi Allah Taala kata fa'amsikuhun aw sarrihuhun nabi ma'ruf. Kalau ada masalah gapo, kalulah mu nak pegang lagi ataupun nak kekal dengan isteri mu ataupun mu nak cerai bi ma'ruf dengan cara molek. Lama mana orang tak boleh nak buat lagu ni. Lepas tu ada kecek hak uduh ke apa, tak mudah. Allah Ta'ala sebut lagi hatta yuqima hududallah. Dalam rumah tangga ni sekiranya mu tak boleh dah nak mendirikan hukum-hukum Allah, maka cerailah. Allah Ta'ala letak base yang sangat kemah dalam rumah tangga ni. Base dia, orientasi dia adalah akhirat, agama. Apabila orientasi dia berubah ke dunia, tak ada, punah. Balah ke apa. Kalau letak agama sebagai penyelesaian, barulah kita akan jelas. Sebab apa? Sebab kita manusia kadang-kadang ada kesalahan lah. Kalau contoh paling mudah lah nak faham, contoh kita kata cerai kan, tercerai juga contohnya. Tercerai lah orang jenis mulut lepas ke apa kan, tercerai bini ke apa. Benda berlaku dah tu, kita kena ambil agama sebagai penyelesaian. Bukan kata patut nak susuk dan sebagainya macam-macam. Baru lepas buat dengan kita panggil tu email lah, buat apa ni akad nikah ke apa kan. Dah mari waktu hari ni pun buat dengan sayang ke apa. Kata isu dalam pernikahan ni banyak, dia kata. Banyak. Takliknya, buat taklik karut-karutnya. Apabila berlaku kat mula nyesal. Apa? Tak klik kepada agama. Jelaslah. Apabila kita betul-betul orang yang jujur dengan Allah Ta'ala dan kita buat kesalahan, maka kita kena terima agama bui gapo hukuman kita ni. Base hak betul. Benda ni kita kena pesan sungguhlah kepada orang muda khususnya. Orang muda hak memang diuji dengan dunia lah ni. Diuji dengan dunia gapo. Yalah lah ni hak mewah cara mewah. Hak susah cara susah. Tapi base tu kena jelas. Agama, klik kepada agama. Agama ni mudah sekalinya. Klik balik ngaji Quran, baki semaya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Sebagai seorang kita ada anak jatuh contohnya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluarga kamu ni untuk semaya dan juga sabarlah dalam suruhanmu tu. Allah Ta'ala sebut lagu tu dah. Kadang-kadang anak hok kerah-kerah ke apa, bukan mudah nak suruh semaya ni, tapi sabarlah dalam suruh tu. Klik kepada semaya, klik kepada Quran, klik kepada ngaji agama. Biar kita jelas, biar hati kita comel. Barulah nak bina kehidupan rumah tangga tu, kita boleh bina dalam keadaan hak selamat. Kita kena haluh dengan apa hak ditetapkan oleh agama. Bahkan Islam tu sendiri maksud dia apa? Islam tu maksud dia al-istislamu lillah. Serah diri kepada Allah Taala. Serah diri ni kalau lah ada salah ke apa, kena terimalah. Tapi hak itulah benda hak kita nak kena cerakkan dalam kehidupan kita dan kena oyak juga kepada anak-anak cucu kita dalam urusan rumah tangga khususnya. Semua kita tahulah Allah ni kadang-kadang orang duk buat lah cerah banyak dan sebagainya. Kita bukanlah nak itu ke apa, cuma ayatnya kadang-kadang masalah berlaku di sebab kurang ilmu. Buat dalam cerita masalah nikah kahwin ke apa ni, itu besarlah ayat sebutkan sensitif juga. Mana ni sensitif saja ni. Bab rumah tangga lagu ni sensitif lah. Tu besar kesimpulannya. Lagu mana nak memperkasakan kursus nikah. Kursus nikah. Bab kursus nikah ni lagu mana kena masuk. Kita di Kelantan ni adalah kelonggaran siapa ada SMU ke apa kan. Cuma secara umumnya kena masuk kursus nikah. Dia tu email tu dia kata masalah kita ni kursus nikah kita ni kurang kualiti. Maksudnya tidak fokus kepada ilmu-ilmu yang penting dalam rumah tangga. Adalah tanggungjawab ke gapo, cuma kadang-kadang ada hak benda hak melibatkan fiqh ke gapo, dia kurang dekat arah tu. Jadi
kena perkasa, kalau boleh perkasakan benda tu, kemungkinan adalah peningkatan dia lah. Cuma kadang-kadang gitulah, orang muda kan dengan loraknya dan sebagainya berlaku banyak ada cerah dan sebagainya. Kita bukan tak sewi cerah, kalau perlu pada cerah ala penyelesaian, maka tu satu penyelesaian. Tapi benda tu akan melibatkan masalah-masalah depan hari hok kadang-kadang lebih teruk. Khususnya hok melibatkan anak dan sebagainya. Kita tak usah kat tu. Mana boleh selamat kita nak selamat. Jadi Nabi SAW pun diuji dengan kehidupan rumah tangga. Ni orang hok lepas belakang dah ni hamba kecil ni. Depan hamba ni hok lepas belakang dah ni. Nak boleh kau sudah ni. Nak boleh kau bertenang ni. Kita mudah lagi. Rasa sikit. Tapi gapo hok menyelesaikan masalah kita belakang. Kita belajar. Bila kita belajar, kita tengok Nabi pun lagu ni, Nabi pun diuji, kita tahu cara nak selesai. Kita tahu nak break mana. Kadang-kadang salah tak break lah. Accident. Jadi kita tahu nak break mana dengan apa? Ilmu. Belajar. Tengok rumah tangga Nabi, tengok rumah tangga orang yang paling terbaik Allah Taala waktu rumah tangga dunia ni, supaya boleh jadi pengajaran kepada kita. Supaya kita tahu mana nak break. Supaya kita tahu gapo kita nak ajar isteri kita. Kita nak ayat gapo hak paling utama. Itulah sebabkan ilmu. Jadi kali kelik ya, ilmu, belajar. Orang muda dan sebagainya kena teruskan belajar. Dan insya-Allah kalaulah dengan ilmu hak moleknya akan menyelesaikan banyak masalah lah. Boleh. Jadi itulah secara ringkasnya benda yang berlaku salah satu besar kepada kehidupan Nabi. Di hujung hidup Nabi kalau kita kata tahun ke-9 ni Nabi umur 91. Nabi diuji ni umur 91. 91 dah kita. 70 ada deh. Nabi diuji umur 91 ni. Tak mudah lah. Tapi uji lagi dengan kehidupan rumah tangga. Kalau nak cerita sikitnya, ada orang duk doa sama ke. Berbahagialah ke anak cucu. Anak cucu sungguh. Kita moga kita doa pun berbahagia ke anak cucu. Ada anak cucu cerah. Ada ramai kok. Allah, sedih lah ke? Sedih. Kita nak berbahagia ni biasa apa ke syurga, boleh masuk sekali dengan keluarga-keluarga kita lah. Kita naknya. Tapi disebabkan kadang-kadang kita doa pun siapa anak cucu, boleh cucu ke apa, cerah lagi, ada lagi. Cerah berikat tua. Kita tak sel lah lagu tu dah. Jadi itu salah satu benda yang besar yang kita nak kena faham. Orang yang paling terbaik kita cerita ni, Nabi SAW pun diuji dengan isteri-isteri dia. Allah Ta'ala sebut dalam kata fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sungguh Allah Ta'ala menyediakan bagi perempuan-perempuan yang baik pahala yang besar. Jadi semua isteri Nabi SAW apabila Nabi SAW bagi pilihan, maka mereka memilih untuk memilih di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga Nabi SAW, dan mereka termasuk dari orang-orang baik yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Lepas tak bisa. Aisyahnya apabila dia ada berlaku lagu ni, Aisyah nakal lagu tu lah. Aisyah dia nakal sikit. Dia cerita lepas daripada tu, dia kata aku masa Nabi bertawar tu aku duk ingat aku sorang dah. dia kata aku duk ingat aku sorang dah lepas ni. Aku sorang ya, orang lain tu nak ke dunia lah, dia kata gitu. Dia kata sungguhnya akhirnya semua isteri Nabi SAW milih untuk bersama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga memilih Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW. Nah akhirnya mereka menjadi ummul mukminin, mak kepada orang, ibunda kepada orang mukmin, dan menjadi contoh yang paling terbaik khususnya melibatkan muslimat kita, orang perempuan kita. Tengoklah cerita-cerita yang ada dalam kalangan isteri-isteri Nabi dan juga ibunda muslimin radhiyallahu anhunna ajma'in. Terima kasihlah kau. Minta maaf atas salah silap. Insya-Allah kita ni di hujung-hujung tahun ke-9. Kemudian kita akan ada kewafatan Ummu Kulsum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa haji. Tu ringkas ya. Nabi SAW hantar Abu Bakar untuk buat persediaan. Tarupan Nabi SAW akan pergi haji lah. Tahun ni Nabi hantar Abu Bakar dulu untuk pergi bui arahan gapo hak perlu dibeki dulu. Antaranya apabila Abu Bakar pergi, Abu Bakar kata tarupan tak boleh dah tawaf dalam keadaan telanjang. Tak boleh dah. Sebab ada sebahagiannya tawaf dalam keadaan telanjang sebab dia kata baju dia tu baju yang cemar dengan dosa. Maka dia kata tak boleh. Ada sebahagian sebutnya orang Quraisy tak bui. Kalau nak pakai baju boleh, kena beli baju dengan Quraisy. Jadi dah undang-undang situ lagu tu akhirnya
Abu Bakar pun tukar sebut benda-benda hak Nabi SAW sebut, antaranya hak ni lah. Maka Nabi SAW akhir haji tarupai tu dalam keadaan orang selamat dah. Orang tak ada dah benda-benda khurafat, kau-kau ke apa. Nabi SAW buat persediaannya hatta Abu Bakar. Kemudian kewafatan Ummu Kulsum dan juga An-Najasyi. Ummu Kulsum ni ialah anak Nabi SAW yang terakhir mati sebelum daripada Fatimah. Minta maaf, sebelum daripada Fatimah dan juga Ibrahim. Ibrahim akan mati tarupai lah. Ibrahim daripada anak Maryah tadi. Ibrahim daripada anak Maryah. Tapi ni antara anak tina Nabi terakhir yang mati sebelum daripada Fatimah. Lepas daripada mati ni tinggal Fatimah saja. Tapi insya-Allah kita akan perinci minggu depan. An-Najasyi akan mati juga. An-Najasyi ni ialah kita kata Habsyah, Raja Habsyah tu. Di Afrika, Eritrea. Ini Eritrea tu. So dia akan mati tahun ni. Menariknya daripada An-Najasyi ni apabila dia mati, Nabi Allah Ta'ala bui secara online. Orang lain tak tahu, wahyu lah kita kata. Jadi Nabi SAW kata hari ni matinya akhukum Ashamah. Ashamah An-Najasyi mati, kita semaya jenazah secara gaib kepada An-Najasyi. Waktu tu tak ada online lah, lah ni ada online. Sebahagiannya biasa kau main jenazah gaib biasa. Start daripada mana jenazah gaib ni? An-Najasyi ni lah. Nabi SAW pun semaya jenazah gaib kepada An-Najasyi. Kemudian yang terakhirnya kehadiran delegasi-delegasi. Ni cerita panjang sebenarnya. Delegasi-delegasi ni banyak orang akan mari jumpa dengan Nabi. Macam-macam. Kaum tu mari jumpa, kaum ni mari jumpa, kabilah tu mari jumpa. Antara menariknya salah satu kabilah kata saya daripada Sakif atau silap atau daripada Taif, mari dia minta. Dia minta ke apa? Rasulullah boleh masuk Islam. Cumanya jangan haramkan zina. Jangan semaya tak sah. Macam-macam minta. Nabi pun tak lulu. Dia akak ketah hijau tak boleh nak itu kan. Nabi tak lulu lah. Akhirnya Nabi SAW pun ada cerita dia lah. InsyaAllah kita akan tengok lah sebahagian yang kita akan pilih. Delegasi-delegasi yang mari jumpa dengan Nabi. Cerita-cerita menarik kita akan cerita sikit. Kemudian lepas itu kita akan masuk tahun ke-10. Tahun terakhir Nabi SAW, Nabi dengan para sahabat dan Nabi SAW akan buat haji. Tahun ke-11 Nabi SAW akan meninggal dan wafat. La ilaha illallah. Terima kasih banyak. Minta maaf sekiranya ada salah silap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak wa fi hadzal lailatil mubarakati syarifah fajma'na fi jannatika ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. السلام عليكم.